buat analisa, iaitu multi time frame. So macam mana kita nak dapatkan entry. Okay, so first kita kena tengok direction. So SOP kita direction, kita kena tengok dekat monthly dengan weekly punya chart. Okay, so selepas tu kita akan pergi ke trade control, iaitu time frame, daily dan H4. Dan selepas tu kita akan cari untuk precise entry. So kita precise entry H1 sampai M1, tak pun dekat M5 pun dah okay. Okay, sebab M1 banyak sangat noise candle dia. Okay, so first, okay, fokus So kita nak cari direction. Okay, direction adalah macam ni. Okay, breakout. So kita nak tahu direction sesebuah pair. Okay, ini adalah breakout sell, breakout buy. Okay, so dekat sini kita dah nampak ada breakout. Okay, so kalau nak lagi jelas, kita buka line chart. Di mana ada A, di situlah breakout. Sini breakout, di sini breakout. Sekejap saya tukar color biar tak confuse. Okay. So selepas kita mencari direction, okay, so ni monthly let's say kalau monthly kadang-kadang kita tak nampak mana direction dia. So kalau tak nampak kat monthly, kita janganlah paksa diri kita, kita just pergi ke weekly time frame. So kita tengok dekat sana pula apa direction dia. Okay, so macam ni kita dah nampak dekat monthly ada breakout buy kat sini. Ini adalah breakout buy, kawasan breakout buy, iaitu A pecah. Okay, so kita nak tengok mana dia punya tempat untuk kita sell pula. Okay, so kita tengok kat candle sebelah sini, kita tak nampak apa-apa tau. Okay, tak ada V. V dia pun ada pun dekat bawah ni, tapi price dah dekat atas. Okay, so macam tu kita nampak sekarang dia tengah uptrend dekat monthly. So kita tengok kat weekly. Okay, kita tengok kat weekly. So apa yang saya nampak dekat weekly, di sebelah kiri ni ada breakout V. Apa tu breakout V? Breakout V adalah breakout untuk tempat kita cari sell. Okay. So ini adalah breakout V. So price sekarang dah dekat breakout V. Okay, so kita cari sell untuk sekarang. So kita tengok pula dekat daily. Okay, kat daily ada tak? Daily kalau sebelah sini pun still breakout V. Kalau kat sini kita tak nampak, tapi kita try buka candlestick, ada engulfing tak? Okay, so kita nampak di sini adalah candle engulfing. 3 candle merah memakan 1 candle hijau. Okay, saya besarkan sikit. Okay, so di sini 1 candle hijau tu kena makan dengan 3 candle merah. So ini adalah engulfing sell. So bila wujudnya engulfing sell, kita akan cari setup sell. Okay, so kita buang, kita just nak tahu dia punya track control. So kita buka ke time frame H4. So bila dekat H4, kita tengok dekat current price yang sekarang. Okay, so current price yang sekarang di sini, dan kita tengok di sebelah first left dia, iaitu di kawasan sini. Okay, first left di sini dan di sini di atas. So sekarang kita nak cari sell, so kita kena cari breakout V. Okay, so kalau kita buka line chart, okay, kat sini kita tak nampak V dia. Okay, so kita kalau tak nampak V, kita tandakan dia punya engulfing candle. So ini adalah engulfing candle untuk H4. So kita start marking zone
di H4. Okay, so kita precise ke H1. So kita tahu kawasan yang kita nak ni untuk sel. Okay, so bila ke H1, kita tengok first left dia juga. So first left yang atas lah, sebab kita nak cari sel. So first left yang atas, kita nampak ada engulfing cell lagi. So kita marking lagi engulfing cell. Okay, so itu H1 punya engulfing cell. So kita sekarang dah masuk fasa untuk precise. So kita akan precise ke M15. Okay. Bayangkan candle hanyalah sampai di sini saja baru terbentuk. Okay, so yang ni tak terbentuk lagi yang sebelah sana tu. Okay, sampai situ je dia break out bawah dan dia akan pull back dan untuk teruskan penurunan. Okay, so sekarang dekat M15 kita tengok first left juga. Okay, contoh candle dah jalan. Okay, so kita tengok candle dah jalan sampai sini. First left dia mana? First left dia adalah di sini. Yang ni semua candle ni tak terbentuk lagi. Okay, so first left dia di sini dan kita marking engulfing. Okay, kali ni kita tukar color, takut confuse. Okay, kita guna color kuning cair. Okay, so kita tanda dekat engulfing cell. 2 candle merah memakan 1 candle hijau. Itu di sini. Okay, so lebih mudah saya tunjuk guna arrow lah. So inilah candle yang ditelan ataupun yang dimakan oleh candle merah ni. Okay, so kita marking candle yang ditelan atau dimakan. Shadow dan body ya. Shadow to shadow. Okay, so kita dah marking dekat mana tempat yang kita nak entry sell. Okay, so after kita dah marking, kita buka M5 bila price dah sampai ke zone yang kita marking, ketiga-tiga zone. Okay, seperti contoh di sini price dah break dan membuat pullback dan dia pergi ke zone yang kita tanda. Okay. So price pullback dengan keadaan engulfing bullish. So kalau awak nampak kat sini adalah engulfing bullish. Ni pun engulfing bullish. So selagi engulfing bullish tak fail, tak di break oleh price, selagi tu price akan meneruskan kenaikan. Okay, so contoh dekat sini engulfing bullish dia dah kena break, tetapi price dekat kawasan ni collect engulfing bullish ni dan teruskan kenaikan. Okay. So dekat sini ada engulfing bullish dan dia dah sampai sini, dia break dan dia breakkan lagi engulfing dan dia tutupkan dengan engulfing cell. So dekat sini kita nampak ada engulfing cell. Okay, so ini adalah tanda-tanda price nak bertukar arah. Okay, so bila dia dah buat macam ni, dia dah failkan engulfing bullish ni, apa yang kita kena buat? Sekejap saya padamkan kotak-kotak yang lain ni. Okay, so saya tinggalkan M15 punya yang warna kuning ni je ya. So dia dah masuk ke dalam zone dan dia break kan engulfing bullish ni. Okay, so bila dia dah break engulfing bullish, dan kalau awak nampak kat sini pun dia break kan engulfing bullish yang di sini. Okay, dia tak ambil pun engulfing ni. So bermaksud price dah menandakan ada tanda-tanda untuk berubah arah. Okay, so apa kita kena buat bila dia dah break macam ni? Kita kena tanda dekat engulfing cell. So di sini engulfing cell. So itu adalah zone baru kita untuk kita tunggu price untuk pullback dan tempat kita untuk entry. Okay, so saya tukar color warna biru cair. Okay, tak nampak pula. Sekejap Okay,
So kita tandakan engulfing cell ni, dan price dah turun, so ada tinggalkan engulfing cell, kita tanda. Kita tunggu price pull back ke kawasan engulfing cell dan kita entry sell. Okay, so dekat sini dia dah turun. Kat sinilah kawasan untuk kita full margin. Okay, tengok ni, ini adalah kawasan full margin. Okay, kalau kita tengok dah berapa pips dia turun, 135 pips. Okay, 140 pips. Okay, so kenapa dia reject yang tu? Pasti ada sebab-sebab dia. Okay, so antara sebab dia, di sini terdapat engulfing buy. Okay, so dia respect engulfing buy ni. Tu tanda dia tak break lagi. So kalau dia dah break, barulah kita boleh cari untuk re-entry sell. Okay, so ini adalah contoh untuk gold. Saya akan beri contoh untuk pair yang ramai suka, iaitu gold dan GBP, JPY macam biasa. Okay. Alright. So kita buka. Okay. Okay. So sama je. Tengok monthly, line chart, ada tak breakout. So breakout tak ada dekat kawasan ni. So kalau tak ada, kita buka candlestick, kita tengok ada engulfing tak. Okay, so kita jumpa first left dia ada engulfing buy. Okay, so ini adalah engulfing buy. So kita precise ke ni, kita nak tengok direction dulu, ke weekly. So weekly, kita tengok kat dalam ni ada breakout ke tak. Kita buka dulu line chart. Okay, so bila dekat sini, kita dah boleh buang zone tadi, engulfing tu, sebab kita just nak tahu direction. Okay, so dekat sini ada A untuk apa? A untuk buy. Okay, so kita tukar ke daily. So sekarang trend adalah uptrend. Okay. So price sekarang berada di V. Okay, ni V dan ni breakout A. So dia berada di V, kita target untuk sell. So kita precise ke H4. Okay, so H4, start saja H4, saya akan mula mencari engulfing. Okay, okay, so yang bawah ni kita tak guna. Okay, so apa kita nampak dekat sini, di sini ada engulfing sell. Okay, di mana ni first left dia, price bila naik dia akan bertemu first left dia adalah di sini. Okay, so dia akan berjumpa dengan engulfing sell, iaitu 3 candle merah memakan 1 candle hijau. Okay, engulfing sell ataupun blend engulfing sell, macam saya ajar kat dalam teori. Okay, so kita precise ke H1, tengok trade control, kita cari lagi engulfing. Okay, so dekat sini saya nampak ada engulfing. Okay, so ini adalah engulfing sell, 3 candle merah memakan 1 candle hijau. Okay, so kita nak tanda zone.
Sebabkan dia panjang, saya guna horizontal line dulu untuk tarik sampai ke sana. Okay. So next, kita akan precise ke M15. So M15 saya akan guna horizontal line sahaja. So inilah engulfing yang pertama, price akan jumpa. Itu ini engulfing dia. 2 candle merah memakan 1 candle hijau. Okay. So apa yang kita nampak kat sini, kita akan cari entry dekat M5. Okay. So ni zone dia dah besar tau. Okay. Zone H4 dia besar. So dekat sini awak kena tengok reaction dia di dalam semua zone. Okay. So macam ni dia dah reject zone M15. Okay. So awak buka M5. Kenapa dia adalah sell? Okay. Ni tak ada yang kelabu tu sebab bila kita tukar ke lower time frame, yang zone-zone yang besar sangat, dia memang akan hilang. Okay. So macam mana kita nak dapat sell? So kita akan tunggu M5. Apa yang kita kena buat, macam saya cakap, price kalau breakout sell, dia akan pull back dengan engulfing buy. So ini engulfing buy, ini engulfing buy, ini engulfing buy. Selagi engulfing buy tidak dimatikan ataupun dia tak failkan engulfing buy tu, selagi tu buy itu adalah valid. Okay. So dia tak ada tanda pun untuk menurun. So kita tunggu price dah masuk zone tadi. Okay. Ni kita tak nampak zone sebab M5. So price break engulfing buy. Okay. As you can see, dia break engulfing buy, dia buat engulfing sell. Okay. So dekat sini dia buat engulfing sell. So bermaksud memang dia akan break kan engulfing buy ni. Okay. So kita tunggu dia buat the new engulfing sell, which is this one. So kita tanda ini adalah engulfing sell. Okay. Ini adalah safe entry ya. Ini adalah confirmation. Dekat M5 kita entry by a confirmation. Kalau mana yang malas nak line floating, trade by a confirmation. Kalau tak ada confirmation, awak boleh je entry. Awak akan dapat entry pucuk macam ni sebab awak akan layer dekat dalam zone. Tetapi kalau awak nak safe entry, awak kena buat macam ni. Tunggu dia buat confirmation dan sign untuk dia tukar arah, barulah kita entry. So macam ni, dia dah buat engulfing sell. Awak marking engulfing sell dan tunggu price pull back. Bila dia masuk zone engulfing sell ni je, awak layer full margin di sini. Di sini adalah kawasan untuk kita second entry yang full margin. Okay. So dah full margin, price meneruskan penurunan. So kat sini kita check daripada malam tadi, paling bawah dia dah turun 34-35 pips. Okay. So itulah cara-cara untuk kita nak mendapatkan setup yang safe entry. So ini adalah confirmation. So kita trade by a confirmation. So kalau awak just nak trade menggunakan AV di time frame rendah, awak just boleh marking macam ni, zone sell. Awak marking zone sell. Okay. So macam tu, situ satu je ada. So ni ada V, ni ada V. Okay. So kalau awak buka candlestick, awak akan nampak ini adalah V. Okay. So awak akan entry kat dalam sini. So awak akan dapat lebih sikit daripada awak entry dekat sini. Okay. Tapi kalau nak safe trade, awak tunggu confirmation daripada pattern
candle engulfing. Alright, so saya akan tunjuk setup. Tadi setup engulfing sell. Okay, so sekarang kita nak tengok macam mana setup engulfing fail. Okay, so saya nak tunjukkan kenapa dan macam mana di sini boleh meneruskan kenaikan dengan banyak. Okay, so first di H4 kita akan marking price tak berlaku lagi. Okay, so kita bayangkan price di sini belum berlaku. Sekejap saya tukar color. Okay, so yang kelabu cair ni tak berlaku lagi. So price sekarang yang ada adalah engulfing buy di sini. Okay, ini adalah engulfing buy. Okay, so dekat H4 kita marking engulfing buy. Lepas tu kita precise ke H1. Okay, so dekat H1 apa yang kita boleh nampak dekat sini? Di sini ada engulf fail, which is engulf sell tetapi price break engulf sell tu. So zone engulf sell tu kita still akan gunakan untuk kita punya zone. Okay, ni satu candle merah memakan satu candle hijau. Okay, so kita precise lagi ke M15. So kita akan tengok first left ke M15. So kita akan cari dekat kawasan H1 punya zone ada engulf tak. Okay, di sini kita akan nampak satu engulfing buy. So kita marking engulfing buy dulu. Okay, kita tukar color warna purple ataupun pink. Okay, so kita marking dekat engulfing buy. Tak lupa pula je color apa ni, color kuning cair. Okay, so dah marking tu kita akan monitor di M5 apabila price dah menurun. Okay, lepas naik kita dah marking kat sini, tunggu price turun masuk ke dalam zone. Okay, so kita tengok apa price buat di dalam zone. Okay, sekejap saya nak delete yang lain ni. Okay, biar bagi jelas. Okay, price masuk ke dalam zone dan dia sentiasa membuat engulfing sell. Okay, saya zoom. Nampak? Ini adalah engulfing sell, engulfing sell, engulfing sell. Okay, dia akan selalu mematikan. Di sini ada engulfing buy, tapi dia selalu mematikan. Okay, bila dia mematikan bermaksud tiada lagi tanda-tanda untuk dia nak berubah arah. Okay, so ini adalah engulfing buy dan ini juga adalah engulfing buy. So dia mematikan engulfing sell di sini. Okay, so price turun dan di mana kita nak entry. Okay, so price turun, macam saya cakap price turun dan kita dah nampak ini adalah tanda-tanda sebab dia dah mula mematikan engulfing sell. So bermaksud dia nak meneruskan reversal. So dia nak buat penukaran arah. Okay, so di sini kita tunggu price membuat engulfing buy. So bila dia dah buat engulfing buy tu, macam saya cakap tadi, kita lukis zone. Okay, kita buat warna kelabu.
Okay. So kita marking engulfing by. So macam saya cakap, price turun sahaja ke dalam engulfing by, awak boleh layer di sini, di dalam kotak engulfing by. Okay. So basically, apa kena mengena AV dengan engulfing? So kalau awak nampak dekat sini adalah engulf, tetapi bila awak buka line chart, awak nampak juga di sini ada A. A untuk apa? A untuk buy. So ni adalah zone untuk buy. Okay. Nak trade buy zone, kita cari engulf. So kita layer dalam ni. If let's say awak terlepas entry dekat sini, jangan risau, kita tunggu lagi dia buat engulfing buy. So kat sini ada engulfing buy. Okay. So price dah naik buat engulfing buy, kita tunggu, kita dah marking engulfing buy tu, kita tunggu dia turun, dah masuk, kita layer lagi. Layer, dia teruskan perjalanan. If let's say terlepas juga layer kat sini, okay, kita tunggu lagi, kita cari engulfing buy lagi. Okay. So di sini ada engulfing buy ni. So kita tunggu price turun balik ke zone tu, dan kita layer buy, dan price meneruskan perjalanan. Okay. So 300 pips. Okay. So let's say kita dah entry Let's say kita dah entry di kawasan kelabu ni. So setup tadi adalah setup H4. Di manakah kita punya TP? TP kita adalah first engulf. Okay. So first engulf di time frame yang kita starting tadi, iaitu starting marking di H4. So ini adalah engulf sell. So kita buy di engulf buy, dan kita TP di engulf sell. So kita marking engulf sell. Okay. Dan kita buat macam biasa, kita precise, marking lagi engulf sell dia. Okay. Dan kita precise lagi ke M15, kita marking lagi engulf sell. So dekat sini adalah engulf sell di sini. Okay. So itu adalah TP pertama kita untuk TP H4. So cuba kita kira daripada sini sampai sini 200, dalam 230 pip. Okay. So kalau untuk SL, awak akan letak SL di bawah shadow yang last dekat dalam zone. Bila dia dah masuk price dalam zone, dan dia bagi tanda-tanda untuk berubah arah, dan awak tanda dekat shadow ni, dan awak ambil 10 pips lah. Ambil 10 ke 15 pips untuk SL dia. Sebab kita layer. So kita layer pun, kita tak ada layer, kita akan gunakan MM jugalah. So layer tu kita bertempat, dan juga kita punya SL nipis. Okay. So kalau pair to spread besar, elakkanlah untuk buat 10 ke 15 pips. So eloknya dalam 20 pips, 25 pips, tu SL dia. Okay. 20-25 pips tu starting daripada sini ya. Buatlah 10 pips ke bawah dia. So kita dah entry, nanti dia jalan. So itu adalah SL kita dan TP kita di engulfing.